semua, nama saya Joy Leroy dari Penghayatan Etika dan Peradaban Kumpulan 4. Biarkan kami bermula sekarang. Topik yang ingin dibincangkan pada hari ini ialah agama-agama utama di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang bangsa dan agama yang terdiri daripada 4 agama utama, yaitu agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Kristian. Oleh itu, saya akan membuat pembentangan tentang agama Islam. Inilah perkara-perkara yang saya ingin membincangkan dalam video ini, yaitu sejarah agama, asal-usul agama, bagaimana agama datang dan menyebarkan di Malaysia, dan juga bukti penyebaran agama tersebut. Adakah kamu tahu tentang sejarah agama Islam? Biarkan saya menjelaskan kepada Anda. Agama Islam ialah agama monoteistik yang meyakini adanya satu Tuhan yang tunggal. Bagi perkataan Islam, ia berasal dari kata al-Ism dan istaslama yang bermaksud damai dan pasrah. Tuhan disebut sebagai Allah dalam Islam dan dianggap sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Kemudian, seseorang yang beriman dan mengamalkan agama Islam dikenali sebagai Muslim. Agama Islam merangkumi konteks sosial, budaya, dan agama di Semenanjung Arab sebelum dan semasa kemunculan Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab pra-Islam menganut berbagai kepercayaan termasuk politheisme. Mereka menyembah berhala dan dewa-dewa. Pusat perdagangan dan agama ialah Makkah. Makkah menampung Kaabah dan menjadi tempat penyembahan berhala dan tempat persinggahan berbagai kabilah. Selain itu, asal-usul agama Islam. Agama Islam disebarkan dan berasal dari Mekah dan Madinah bermula abad ke-7 Masehi. Pengasas agama Islam ialah Nabi Muhammad SAW. Yang ini ialah foto Nabi Muhammad SAW dari internet. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada 570 Masehi. Beliau mengalami masa sulit pada masa kecilnya setelah kehilangan orang tua. Beliau bekerja sebagai pedagang dan menikah dengan Khadijah, yaitu seorang janda kaya. Pada usia 40 tahun, Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu ini dikumpulkan dalam Al-Quran. Muhammad mengajak masyarakat Mekah untuk memeluk Islam, tetapi beliau menghadapi penolakan. Pada 622 Masehi, beliau dan pengikutnya berhijrah ke Madinah setelah menghadapi penindasan di Mekah. Mereka dapat beribadah dengan bebas dan telah membangun masjid pertama di sana. Selepas itu, komunitas Muslim telah dibentuk dan Muhammad menjadi pemimpin politik dan spiritual. Mereka terlibat dalam peperangan dengan Quraisy. Setelah konflik, mereka berhasil menguasai Mekah pada tahun 629 Masehi. Muhammad wafat di Madinah pada 632 Masehi dan beliau meninggalkan umat Islam yang terus berkembang. Seterusnya, Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Islam menyebar ke luar Jazirah Arab, contohnya wilayah Persia, Suria, dan Mesir. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah melanjutkan ekspansi Islam dan mengembangkan kebudayaan Islam. Kemudian, Islam terus menyebar ke Asia Tenggara, Afrika, dan Eropah. Oleh sebab itu, agama Islam telah menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Bagaimanakah agama Islam datang ke Malaysia? Pada masa dahulu, Melaka merupakan pusat perdagangan di Tanah Melayu dan terdapat banyak pelabur Islam datang ke Melaka untuk menyebar agama Islam. Para meswara yang memeluk Islam telah memainkan peranan penting dalam menyebarkan Islam di Tanah Melayu. Beliau menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama juga. Di bawah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah, penguasaan politik Melaka meluas hingga ke Selangor. Para pendakwa dihantar untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah seperti Klang dan Jeram. Perkembangan Islam berlanjut di Perak pada masa Sultan Mahmud Shah.
Setelah kejatuhan Melaka oleh Portugis pada tahun 1511, Sultan Mahmud Shah mendirikan Kerajaan Melayu Johor sebagai warisan Melaka. Penyebaran Islam juga meluas ke Pahang melalui penalukan oleh Bendahara Tun Perak. Di Kedah, Islam telah bertapak sejak abad ke-7 dengan bukti batu nisan. Di Terengganu, perkembangan Islam terjadi pada abad ke-14 melalui perdagangan dengan bukti batu bersurat. Kelantan juga menerima Islam seawal 1181. Kedudukannya juga merupakan pelabuhan penting yang menghubungkan pedagang Islam dari Timur Tengah. Kemudian, terdapat berbagai cara penyebaran agama Islam di Malaysia. Cara yang pertama adalah melalui perdagangan. Agama Islam mula datang ke tanah Melayu pada abad ke-7 Masehi. Pedagang Islam yang dari Arab, Persia, Cina dan India telah menjalankan perdagangan di tanah Melayu. Pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan dan interaksi budaya. Penduduk tempatan menerima ajaran Islam daripada pedagang-pedagang tersebut. Selain itu, cara yang kedua adalah melalui Kesultanan Melaka. Kesultanan Melaka berdiri pada awal abad ke-15. Melaka telah menjadi pusat penyebaran Islam yang signifikan. Sultan Melaka Parameswara yang kemudian dikenali sebagai Sultan Iskandar Shah memeluk Islam. Beliau menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di kawasan tersebut. Sultan Melaka mengalahkan rakyatnya untuk menganut agama Islam. Cara yang ketiga adalah melalui kedatangan ulama dan sufi. Mereka yang dari Arab dan India telah menyebarkan ajaran Islam melalui ceramah dan pengajaran. Mereka juga menggunakan pendekatan yang harmonis dan menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya setempat. Perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam di Malaysia. Perkawinan antara pedagang Muslim dan wanita tempatan telah memperkenalkan ajaran Islam ke dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, perkawinan Sultan Melaka dengan Puteri Hang Lipo. Bagi cara interaksi budaya, pertemuan antara budaya lokal dengan budaya Islam menghasilkan pengaruh timbal balik. Terdapat banyak tradisi dan nilai-nilai Islam mulai diintegrasikan ke dalam kehidupan seharian. Unsur-unsur seni menyumbang kepada penerimaan Islam dalam kehidupan seharian masyarakat. Contohnya, musik, puisi, dan juga seni bina. Pendidikan juga amat penting dalam penyebaran agama Islam. Ulama lokal telah menubuhkan sekolah agama dan madrasah untuk mendidik masyarakat tempatan tentang ajaran Islam. Kekuatan agama Islam dapat terlihat dalam undang-undang ini, yaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka telah mengandungi 44 pasal, yaitu tentang pantang larang, tanggungjawab raja dan pembesar, hukuman terhadap kesalahan jenayah mengikut syariat Islam, dan juga undang-undang kekeluargaan. Bagi Undang-Undang Laut Melaka, ia mengandungi 24 pasal, yaitu tentang perkara yang berkaitan dengan perdagangan dan maritim, serta hal ehwal pelayaran kapal dagang. Selepas kedatangan Islam, mata wang dengan tulisan Jawi digunakan dalam kegiatan ekonomi. Tulisan Arab Jawi juga diperkenalkan. Seni bina masjid dan istana mempunyai ukiran dengan ajaran Islam. Dan juga penduduk digalakkan menuntut ilmu di rumah ulama, masjid dan surau. Selanjutnya, bukti penyebaran agama Islam. Batu bersurat Terengganu bertulis dalam bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Jawi bertarikh 702 Hijrah. Batu ini mencatatkan bahawa Islam sebagai agama rasmi dan hukum-hukum Islam tentang maksiat. Selain itu, batu nisan ditemui di Kampung Pematang Pasir, Pekan, Pahang pada Jun 1953. Batu ini telah membuktikan Pahang adalah negeri yang paling awal menerima kedatangan Islam. Kesimpulannya, kita dapat melihat agama Islam telah memainkan peranan penting dalam membentuk tamadun dan identiti masyarakat di seluruh dunia.
Agama Islam telah berkembang dari Semenanjung Arab ke Asia, Afrika, dan Eropah. Agama Islam telah membawa perubahan yang besar bukan sahaja dalam aspek keagamaan tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, bahasa dan budaya. Jadi, kita dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kesudian mendengar pembentangan ini.